keunikan Kuala Kubu. Sebuah bandar kecil yang mempunyai ciri-ciri persekitaran yang amat menyenangkan kehidupan. Pada masyarakat di sini, keadaan ini harus dikekalkan. Pernah pergi ke kota London, banyak inspirasi pada kat London tu lah. Bukanlah obses sangat, tapi saya memang minat decoration. Jala ni saya macam sambilan lah. Kalau ada hasil tu, kadang ada kat kawan nak ikan tu, saya bagilah. Dia buat goreng untuk jual. Tempatnya nyaman, suasana tenang, masyarakatnya majmuk. Kuala Kubu Baru menyimpan cerita mereka. Ada sesuatu di sebaliknya, wujud berdasar naluri dan akal, melihat masa depan. Langkah bermula di peringkat tempatan sehingga ke pentas dunia. Seterusnya, ia mengangkat kualiti hidup masyarakatnya. Sisinya terselit sejarah lebih 100 tahun lampau. Secara umum, sejarah Kuala Kubu terbahagi kepada 3 fasa. Pertama, era sebelum empangan pecah 1883, zaman kolonial British antara 1883 hingga 1931. Dan Kuala Kubu Baru bermula pasca 1931. Kini, Kuala Kubu Baru atau KKB adalah pusat pemerintahan bagi daerah Hulu Selangor. Sejak abad ke-18, ia menjadi kawasan penting aktiviti perlombongan biji timah yang telah bermula sejak zaman gangsa. Masyarakat Melayu tempatan dari golongan Rawa dan Mendeleng berhijrah ke penempatan ini untuk mencari rezeki dalam bidang perlombongan. Beberapa tahun selepas kedatangan Inggeris di Selangor, Kuala Kubu menjadi perhatian mereka kerana kekayaan hasil buminya. Namun selepas tanah Melayu mencapai kemerdekaan, kebanyakan jalan-jalan di Kuala Kubu Baru telah dinamakan semula mengikut tokoh-tokoh tempatan yang dianggap penting dan berjasa. Akibat daripada pembukaan lubang yang besar-besar ini, bila hujan lebat, berlakulah banjir. Masa itu Pekan Kuala Kubu terletak di betul-betul sebelah Sungai Selangor, sehingga menyusahkan pihak-pihak pemerintah untuk membersihkan balik bandar itulah. Pada tahun 1921, pihak Inggeris telah mengeluarkan satu notis bahawa mereka melepaskan Kuala Kubu ini daripada menjadi pusat pentadbiran Hulu Selangor. Mereka berpindah ke Rasa, sebuah pekan kecil yang terletak lebih kurang 4 batu daripada Kuala Kubu. Pemilihan Kuala Kubu sebagai pusat jajahan British di bawah seliaan Residen Inggeris F.A. Swettenham serta pemungut hasil dan Magistrat Pertama Hulu Selangor Cecil Ranking adalah bagi mengaut sumber biji timah dan hasil bumi di Pahang. Bila kita sebut Kuala Kubu Baru, ini mesti ada Kuala Kubu Lama. Jadi bila empang itu pecah, pihak-pihak pemerintah merasakan Kuala Kubu ni ada potensi untuk dibangunkan semula. Jadi pihak Inggeris bersama dengan pihak pemerintah berusaha untuk membangunkan semula Kuala Kubu Lama dengan membina berbagai-bagai bangunan dan berbagai-bagai infrastruktur. Termasuklah kereta api, hospital, bangunan lama-lama dan sebagainya. Dan juga sebuah sanatorium di Bukit Kutu. Sehinggalah Kuala Kubu Lama itu menjadi salah sebuah bandar yang terbesar di Selangor selepas Kelang dan Kuala Lumpur. Itulah dia zaman kehebatan Kuala Kubu. Setelah sekian lama mendulang biji timah, pada tahun 1780-an, masyarakat Melayu dengan bantuan orang asli membina empangan sepanjang 1.6 kilometer. Bagaimanapun, antara mitos buaya putih dan fakta sejarah, empangan berusia 100 tahun itu pecah lantas menenggelamkan Kuala Kubu. Antara kawasan ekonomi paling maju di negeri Selangor ketika itu,
Kuala Kubu lenyap dan kini ia dikenali sebagai Ampang Pecah. Di waktu sama, pihak British merancang membuka pendapatan dan bandar Kuala Kubu baru yang lebih strategik. Walaupun sudah 100 tahun pembangunan daerah Kuala Kubu baru ini, tetapi ianya masih relevan dengan kehendak semasa. Di mana kalau kita lihat perancangan terdahulu itu boleh digunakan sampai hari ini dan pada masa yang akan datang. Maknanya kita lihat bangunan-bangunan pentadbiran, kawasan-kawasan bersejarah, tempat-tempat yang kita ingin diami, duduki, maknanya sangat bersesuaian ataupun masih teratur mengikut seperti mana dirancang pada masa yang dahulu. Pihak British dengan bantuan pegawai perancang bandar pertama Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Charles Compton Reid, telah mengambil langkah memindahkan pusat pentadbiran mereka ke Kuala Kubu baru. Pada masa ini, pihak kami dan juga pihak Majlis Pendaharan Hulu Selangor juga sedang merancang untuk menaik taraf dan menyesuaikan keadaan pembangunan di daerah ini bertepatan dengan kehendak semasa. Jadi maknanya segala pembangunan, segala aktiviti, segala apa juga yang kita rancang untuk daerah Hulu Selangor ini mungkin bersesuaian dengan kehendak semasa lah. Dan kita harap itulah yang kita berkembang seterusnya. Mengikut bapa sejarah, Herodotus, sejarah adalah kajian untuk menceritakan kitaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat dan peradaban. Definisi Aristotle pula, ia merupakan sistem yang mengira kejadian semula jadi dan tersusun berdasar kronologi. Harapan saya semoga Kuala Kubu baru ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan semasa dan saya juga mengharapkan pihak-pihak berkepentingan supaya dapat memelihara tempat-tempat yang bersejarah, dapat dipelihara, dibaiki, dijaga supaya ia menjadi satu tempat yang menarik ataupun monumen yang menarik untuk generasi yang akan datang. Ketika meninjau stesen kereta api terawal di Kuala Kubu Road, dapat dibayangkan pembangunan jaringan jalan raya dan kereta api serta udara yang menggambarkan kepesatan wilayah ekonomi kawasan ini seawal tahun 1890. Charles Compton Reid telah diminta untuk membuat satu bandar baharu yang beliau merasakan sangat unik sebab sebelum ni dia buat di Kuala Lumpur. Tapi di Kuala Lumpur tu beliau buat kawasan-kawasan kecil. Tapi bila dia diminta untuk membuat satu bandar baharu, dia boleh apply konsep bandar dalam taman ini secara keseluruhan. Pelan berkonsep bandar dalam taman yang unik pada ketika itu telah dirancang oleh Charles Compton Reid yang berasal dari New Zealand. Satu-satu bandar yang masih kekal dengan konsep ini adalah Kuala Kubu baru yang masih ada dengan sentuhan Charles Compton Reid. Anak-anak generasi yang akan datang ni mereka mahukan pembangunan yang lebih drastik. Tapi pada masyarakat di sini keadaan ini harus dikekalkan supaya ia jadi satu keunikan Kuala Kubu itu masih lagi kita banggakan dengan Kuala Kubu. Berkeluasan 333 ekar, Kuala Kubu baru dibina di tempat yang lebih tinggi dan selamat daripada banjir. Sehingga kini ia kekal menjadi bandar dalam taman pertama di Asia. Ini dah terbuat 2 pintu kedai yang dipercayai adalah tempat pertemuan dan mesyuarat anggota-anggota komunis lah. Jadi pihak polis telah mengenapasti lokasi kedai ini dan mereka telah merampas kedai ini untuk dijadikan harta kerajaan untuk mengelakkan pihak komunis untuk menjalankan kegiatan mereka. Polis telah menjadikan tempat ini sebagai tempat kuartus polis lah. Menara jam peringatan King George ke-6 yang dibina pada 1937 di atas bukit kerajaan ini adalah simbolik kepada pertabalan Raja dan Ratu England ketika itu. Ia kekal menjadi antara 6 tapak warisan yang harus dilawati setiap kali menjejakkan kaki ke Kuala Kubu baru. Kita mula membuat kajian-kajian tentang keunikan Kuala Kubu. Dan kita merasai kenikmatan tinggal di sebuah bandar kecil yang mempunyai ciri-ciri kehidupan yang simple living. Ciri-ciri neighborhood. Ketamadunan sesebuah bandar sangat penting bagi mewujudkan bangsa yang berjaya
dan berwawasan tinggi. Dan perancangannya amat mempengaruhi perubahan sesebuah tamadun. Lahir sejak 2014, Persatuan Sejarah Kuala Kubu mengorak langkah dan usaha secara kolaboratif bagi memelihara nilai-nilai sejarah di sini. Kita mula membuat kajian-kajian tentang keunikan Kuala Kubu. Kenapa, mengapa, bagaimana dan sebagainya. Dan kita merasai kenikmatan tinggal di sebuah bandar kecil yang mempunyai ciri-ciri kehidupan yang amat mudah, simple living. Yang kita kenal dengan semua masyarakat, dan kita masih lagi boleh berbual-bual di pasar dan di kedai di mana-mana. Itu yang kita sangat yang kita sudah hilang dia punya di pekan-pekan lain lah yang dah besar. Tapi di Kuala Kubu ni ciri-ciri itu masih ada lagi. Ciri-ciri neighborhood persekitaran yang amat menyenangkan kehidupan. Berdasarkan kesan kepesatan revolusi perindustrian di Britain, Bandar Kuala Kubu baru telah dirancang dengan menerapkan elemen-elemen serta ideologi dan falsafah reka bentuk persekitaran yang sihat. Kuala Kubu ni pokok-pokoknya kena jaga, kata sekarang juga. Yes. Pada eranya, biarpun di pedalaman, KKB muncul sebagai pekan keempat terpenting dalam negeri Selangor. Kayu lama ni. Ini kayu belian. Ada drill ni. Aku pun dah nak drill dulu kan. Oi, tak boleh. Ini semua tanah belian. Biarpun direka bentuk arkitek atau jurutera kolonial, ia dibina oleh orang tempatan menggunakan teknik binaan dan bahan tempatan serta mengambil kira faktor cuaca di sini. Masih cantik lagi di dalam dia. Ni bidaan British ni. Atas dia tangga dia kayu lagi. Ni. Sampai ke situ. Ada tinggal dia. Pada zaman 30-an, 40-an. Ini dulu adalah hotel kerajaan untuk hospital lah. Ya. Ini kata lagi. Oh, tak cantik ke? Cantik. Ha? Cantik. Sejak berkurun lama, perkembangan seni bina di Tanah Melayu kaya dengan warisan unsur-unsur ketimuran dan kebaratan. Walaupun majoritinya direka bentuk dengan konsep Eropah seperti Classical Gothic, Tudor dan Art Deco, sebahagiannya adalah gabungan seni bina tempatan atau pengaruh hiasan Cina sehingga ia menjadi struktur unik, eklektik atau hybrid. Atap tu mungkin original tu. Kalau ni original, atap original semua daripada dulu-dulu, Malaysia tak ada kilang. Semua imported. Dan kilang dia adalah daripada Perancis. Tapi mungkin daripada India masa tu. Masa tu kita di Melaya tak ada kilang atap. Jadi kita semua barang imported daripada luar negeri. Okey, ini kalau kita tengok ini mungkin daripada Marseille. France. Tapi mungkin kilang dia tak tahu di mana, mungkin di India ataupun di jajahan British. Ya. So, masa tu Tanah Melayu tak ada kilang atap lagi maksudnya. Bangunan kolonial mendominasi lanskap binaan di Kuala Kubu baru. Biarpun di Alaf Baharu, usaha memanifestasikan idea dan mengakulturasi budaya tempatan disambut anak jati kelahiran KKB, Tan Siu Siwan. Lebih mesra disapa Uncle Tan. Peniaga berusia 75 tahun ini adalah generasi kedua yang memulakan perniagaan kedai makanan Hailam di sini. Perniagaan Uncle Tan bukan sahaja terkenal dalam kalangan masyarakat tempatan. Setiap hujung minggu, ia menjadi hentian bagi pengunjung luar, terutama dari Kuala Lumpur. Saya sayang ini kedai sebab saya lahir sini. Itu pasal saya ada rindu balik sini. Saya tak suka pindah lain tempat. Sebab ini miaga sampai papa sambung sama sekarang. Saya ikut dia punya sistem balik miaga macam mi Hailam, chicken chop, nasi goreng Hailam, semua Hailam style itu kita buat.
Itu pasal saya harap ini lesen, ini bangunan jangan tinggallah, ikutlah anak cucu semua sekali. Dilahirkan di kaunter perniagaan yang juga tempat ibunya bermastautin dan berurusan, permis kedai nombor 8 Jalan Mat Kilau ini menjadi nostalgia terindah buat bapa kepada 3 orang anak ini. Keluarga sebelah sini punya orang semua satu hati. Bukan cakap Cina, Melayu, India, kita anak Malaysia. Kita pun satu hati. Cina, Melayu, India pun semua sama juga. Kita manusia. Itu masalah saya sayang sini. Keluarga pun punya orang. Mai baik, kamcing, mai baik. Suruh saja, dengar saja semua sampai. Kuala Kubu yang terletak di kaki banjaran Titiwangsa dan pernah menjadi pintu masuk ke negeri Pahang, kini agak sunyi dengan pandemik COVID-19. Perniagaan di sini juga berusia genap 100 tahun. Kewujudan bangunan dan monumen lama dapat berfungsi sebagai bukti kepada sesuatu era atau peristiwa bersejarah. Meninjau loteng ini dapat seperhatikan mutu binaan ini yang masih kukuh seteguh perancangan yang dilakukan ketika membina bandar dalam taman Kuala Kubu Baru suatu ketika dahulu. Dibangunkan di atas tanah seluas 1,756 km persegi, Kuala Kubu Baru dibina sebagai pusat pentadbiran daerah dan dilengkapi pelbagai kemudahan seperti hospital, balai polis dan bomba, taman rekreasi, panggung wayang serta 320 unit rumah kedai seperti kepunyaan Uncle Tan. Saya harap sampai anak cucu boleh jaga di kedai lah, sambung balik lah sebab di kedai lama, lesen lama. Kuala Kubu baru betul-betul tinggal di kedai satu, paling lama. Sebab saya lahir sini, saya rindu sini, itu pasal saya sayang sini di kedai. Saya tak boleh tinggal, sebab tak boleh tutup, sambung sampai anak cucu sekali. Keharmonian di sini adalah khazanah berharga mereka. Relevan dengan kehendak zaman, antara kedai runcit pertama di KKB ini masih bernadi, menaungi aktiviti dan keperluan masyarakat setempat. Biarpun berkelulusan dalam bidang multimedia, dalam usia 23 tahun, Arvin bersedia memikul tanggungjawab yang diberikan bapanya untuk mengendali kedai runcit mereka. Orang Kuala Kubu ialah orang yang semangat, berpatriotik dan care for one each other, kerja sama lain. Kedai ini juga adalah rumah saya dan saya bangga tinggal di sini. And then bangunan yang architecture ni yang lebih 100 tahun tapi masih bagus building dia dan kami nak kekalkan konsep ni untuk wajah Malaysia. Menjangkau usia 64 tahun, Deva Das atau lebih dikenali sebagai Uncle Das oleh masyarakat KKB mewarisi perniagaan ini daripada bapanya. Sebab sini ini kira bandar ini ada campur dengan highway. So kita macam asingkan tempat so sejuk dan banyak sunyi dan tempat duduk yang tinggi lah. Macam rasa buat banyak luarnya orang mari suka duduk sini. Memang kita sudah duduk sini lama, lagi senang dan kemudahan kita lah. Binaan ini the old structure lah, dan British style structure. So no any changes, lagi kuat dan lagi bagus, lagi nilai lagi tinggi. Bapanya yang pernah bertugas sebagai buruh am anti malaria di Pusat Kesihatan Kuala Kubu Baru di zaman British, memulakan perniagaan ini dengan berhutang kepada ceti dan pemberi pinjaman wang. Sekarang Kuala Kubu kita sudah banyak tinggi rancangan, banyak besar dan yang kemajuan lagi. So meniaga kita pun ada naik. So kita lagi akan datang 10 tahun dalam, you kena jaga pelanggan kita dengan sekali orang ramai, you kena baik dengan customer-customer kita. Dan you ambil alih, you kena jaga meniaga yang baik inilah. Tuntasnya, biarpun proses kitaran kehidupan silih berganti, sejarah tidak mungkin berulang. Di waktu sama,
Ia merupakan sebahagian daripada falsafah dan fenomena yang mampu memberi pengajaran serta pengetahuan kepada masyarakat. Pernah pergi ke kota London, inspirasi pada kat London tu lah. So yang mana saya pernah pergi sana, saya belilah barang-barang. Bukanlah obses sangat, tapi saya memang minat decoration. Impak pandemik COVID-19 bukan hanya membataskan pergerakan sosial, malah sedikit sebanyak mengubah landscape kehidupan manusia dalam berkarya. Pada fasa tertentu, penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan aktiviti seni dibatalkan dan segala perancangan harus dijadualkan semula. Pematuhan SOP dan undang-undang amat penting bagi memastikan rangkaian COVID-19 diputuskan. Bagi penggiat seni budaya seperti Azmira Arif, keterbatasan aktiviti seni warisan mencetus minat baru terhadap dunia hiasan rumah tanpa dipengaruhi sesiapa. Buana menyerlah dilimpah cahaya bagai dilingkari sejuta mastuli. Rumah adalah teduhan bahagia, berkumpul memori, merawat hati. Bagi anak jati Pulau Pinang ini, rumah adalah tempat rehat paling bahagia dan perlu dijaga rapi. Segala keletihan dan tekanan, rumah adalah penawarnya. Selalu kan masa sibuk selalu. Bila PKP ni, syok pun agak kurang sikit. Jadi saya habiskan masa untuk di rumah. Saya buatlah kemas-kemas sikit. Saya banyak buat aktiviti rumah lah. Maknanya saya buat decoration sikit. Saya start ruang tamu. Waktu saya buat dapur. Bilik masa tu saya tak buat lagi bilik. Masa tu saya biar dulu bilik tidur atas lantai yang dulu. Sikit-sikit dan lama saya nak sampai ke atas lah. So inilah hasil yang orang kata konsep nak kata London tak London saya campur konsep ni. British campur dicampur English sikit, campur Melayu sikit. Macam tu. Suatu ketika dahulu, barang-barang cenderahati yang dibeli atau diterimanya hanya disimpan di dalam kotak. Namun koleksi itu kembali dipunggah ketika idea datang tanpa diduga. Sebelum pandemik COVID-19 menerjah dunia, penyanyi lagu-lagu Ethering ini menerima tawaran membuat persembahan di beberapa majlis tertutup di kota London. Peluang keemasan itu dimanfaatkan untuk membeli sebanyak mungkin koleksi berharga. Bukan sahaja sebagai kenangan, malah sebagai memenuhi minat untuk mencantikkan rumah. Walaupun barangan yang dibeli tidak semahal mana, namun jiwa adalah yang paling utama. Nilai sentimental menghiasi setiap inci kamar ini. Mula-mula saya tak terfikir pun nak buat konsep macam ni lah. Disebabkan saya pernah pergi ke kota London kan, saya tengok macam mana dia punya rumah dia orang macam mana. So saya banyak inspirasi pada kat London tu lah. So saya ikut yang mana. So yang mana saya pernah pergi sana, saya belilah barang-barang kat sana yang mana yang ada lah. Kat Malaysia pun saya beli juga. Saya campur ada yang London ada kat sini. So saya sebagai inspirasi saya minat lah dalam bukanlah obses sangat, tapi saya memang minat decoration dekat sana macam tu. Kota London, kota yang istimewa buat Azmira. Sebagai anak kampung yang dapat terbang jauh ke benua berbeza, pengalaman itu begitu istimewa. Justru itu, tidak heranlah elemen ataupun nuansa London menjadi pengaruh utama dalam menghias kediamannya. Kita berpada-pada juga lah, kalau nak beli pun bukan terlampau orang kata. Kalau nampak ruangan, memanglah orang kata kat rumah saya ni kalau ruangan tak nampak ruangan kosong, memang saya letak barang saya.
Tapi saya rasa macam setakat ni okeylah, cukup lah kot. Tak ada saya nak melebih-lebih sangat lah. Biarpun tinggal sendiri, anak bongsu dalam keluarga ini tetap mahukan kesempurnaan. Paling utama baginya ialah kebersihan, memandangkan susun atur yang padat dengan koleksi barang yang banyak akan mudah berdebu dan mengundang rasa tidak selesa. Konsep hiasan sebegini melatihnya untuk kekal disiplin dan memastikan tiada ruang waktu untuk termenung atau bermalasan tanpa kegiatan yang bermanfaat. Kita kena sentiasa bersih lah. So kita kena buat sendiri. Mana seorang-seorang kita kena buat kemas-kemas semua. Jadi nak panggil orang PKP kan. Dulu saya pernah panggil lah orang untuk buat kemas rumah housekeeping. Jadi sekarang ni dah musim PKP ni saya buat sendiri semua. Jadi saya lap sendiri contohlah. Dan kena maintain lah sebab habuk so saya kena maintain lah. Ketika ada yang menganggap konsep hiasan rumahnya sebagai syarat dan berlebihan, penyanyi ini ada hujahnya yang tersendiri. Kita keluar keluar pergi mana-mana, so kita masuk rumah kita rasa macam selesa. Kita rasa macam nak buat macam konsep hotel sikit lah. Walaupun kita nak duduk hotel mahal kan, jadi kita buat macam ala-ala hotel sikit, so campur-campur. Jadi kita balik tu rasa macam tenang, fikiran kita jadi macam serabut kat luar, kita kerja, stres benda kerja kan. Balik rumah kita rasa macam selesa. Itu kepuasan saya lah. Pernah ditawarkan beberapa pihak untuk membeli sebahagian koleksinya, namun tidak pernah terlintas bagi Azmira untuk berdagang barangan. Setiap perhiasan bukan sekadar perhiasan. Ia membawa makna dan ingatan tertentu yang cukup simbolik dalam kehidupannya. Setiap warna memberi aura yang berbeza. Rumah ini didominasi warna merah yang melambangkan keberanian. Saya suka warna merah. Dulu lagi teruk merah. Sekarang dah kurang sikit, saya banyak campur gold sikit. Ada merah, ada biru, ada... tak semua yang warna merah lah. Kalau kat atas, kat ruang bilik lain, warna ungu, dan warna hijau dan warna biru. Supaya kita tak nampak sama warna, so kita di atas, mood lain kan. Jadi saya nak warna tu agak lain pada lain lah. Sebagai individu yang pernah berdepan ejekan dan cercaan ketika kecil, azimat Azmira untuk bangkit bermotivasi ialah melalui keberanian. Tanpa sifat berani dan sabar, sudah lama minat dan impiannya tenggelam. Dengan motivasi yang dimiliki, bakatnya diadun bersama wawasan mahu berkarya dengan citranya yang tersendiri. Pada masa hadapan, pemuda berusia 35 tahun ini merancang untuk memiliki kediaman yang dilengkapi perhiasan dan tata rias konsep tradisional yang serasi dengan jiwa warisannya. Ruang rumah juga bagaikan pentas yang harus dicorakkan dengan rasa hati dan fantasi. Kerana naluri berkarya seorang insan akan hidup selagi jasad memiliki kudrat dan semangat. Biarlah orang terus mengata asal tak lapuk prinsip di kota. Di rumah ini terpancar lakaran ruang seni seorang insan. Masuk tahun 90, tahun 2000 ni, ikan tu ada tak ada, tapi korang lah jauh beza tahun 79, tahun 78. Jala ni saya macam sambilan lah, sambilannya. Kita cari ikan je. Kalau kita buat benda yang tidak, itu yang kena macam-macam tu. Ada gangguannya. Kalau ada hasil tu, kadang ada kat kawan nak ikan tu, saya bagilah. Dia buat goreng untuk jual. Ada kat sini budak kampung kita ni. Waktu silih berganti. Kegigihan, usaha dan kesungguhan mampu menukar sesuatu hobi atau kegemaran kepada keuntungan.
Menjelang waktu zuhur, rutin adenan atau lebih dikenali sebagai John dalam kalangan penduduk tempatan semakin sibuk. Datuk saya ikut dengan ayah saya, dia bawa jala, saya ikut dari belakang pergi sungai. Sungai tak berapa jauh pada rumah saya, lebih kurang 1,5 kilo atau 1 kilo ya. Saya pergi situ ikut dia, saya tengok cara-cara dia menjala. Bila saya tengok dia menjala, cara menebar, dah tu cara ikan tu dia ambilnya ke kayu-kayu, pokok-pokok tu, pucuk-pucuk ubi tu, dia buat macam pulau. Bila dia buat macam pulau, macam sarang ikan tu, besok kita pergi, insya-Allah ikan memang ada situ. Sejak itulah saya berminat menjala ni. Jala, sungai, ikan dan John tidak dapat dipisahkan. Anak ketujuh daripada 15 beradik ini telah dididik oleh Allahyarham bapanya sejak dari kanak-kanak lagi. Repair jala ni saya ikut masa arwah tu lah. Arwah tu banyak kali pesan dengan saya. Belajar jala sebab nanti saya tak ada. Dah tu saya terkilan kat hati tu sebab dia dah banyak kali cakap, bukan sekali dua. Saya terpaksa mengikut cara dia mencari jala, mana yang koyak seperti macam ni koyak. Terpaksa saya repair. Kalau harap orang sekarang ni memang payah nak cari, nak menjahit jala ni memang tak ada dah. Akan datang memang tak ada repair jala lagi, memang susah sikit lah. Ini tali ni memang tahan ni. Kena kayu ke, batu, insya-Allah dia memang tak koyak lah sebab dia tahan. Ini benang dia, benang tansi lah orang panggil. Bagi Noriyah Abdul Wahab, ibu kepada 4 orang anak ini sentiasa ringan tulang membantu suaminya sejak 28 tahun perkahwinan mereka. Pengalaman membesar di Felda menyebabkan nenek kepada 3 orang cucu ini tidak kekok dengan kerja-kerja sebegini. Erman antara pelanggan tetap John yang terkenal dengan gelaran Raja Ikan oleh penduduk sekitar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ikan yang ini ada bang? Ikan ni ada ikan barau, ada ikan tubuh, ada ikan lampam, ada ikan ni. Sampai fresh dalam 2-3 kilo ada lah. Ni boleh ni. Okay, macam biasa lah yang saya bagi selalu kan. Ini lah yang saya dapat. Ikan fresh lah. Ikan baru siap siang ni ikan ni. Macam biasa lah saya bagi kan. Macam biasa lah kita beli. Okey ini Saya suka beli ikan ni dekat John ni bukan pasal apa. Ikan dia fresh. Bila ikan dia fresh, kita makan pun isi dia tu manis. Kadang bila malam dia pergi menjala, malam tu juga dia tanya saya, nak ikan? Mesti saya ambilnya sebab saya meniaga. Kita beli pun harga berpatutan lah untuk kita. Lagi kita nak menjual pun dekat orang, bukanlah terlalu tinggi kan sebab environment kita ni kampung. Dia punya lah. Dia punya aura John tu sedap lah ikan dia. Dia pergi tangkap. Sebagai penjawat awam, biarpun di musim Perintah Kawalan Pergerakan, ia tidak menghalang Adnan untuk melakukan pelbagai kerja sampingan bagi menambah pendapatannya. Sekarang ni masuk tahun 90, tahun 2000 ni ikan tu ada tapi jauhlah perbezaan dia, kurang sikit lah. Sebab sungai tu banyak bela. Dalam setahun 2 kali korek. Bila dah tak ada tempat macam terberau, kayu tu, ikan tu memang ada tak ada tapi korang lah jauh beza tahun 79, tahun 78, tahun 2000 ni dengan tahun 90 jauhlah beza dia. Berbanding 30 tahun lalu ketika suasana sekitar masih dipenuhi hutan, Sungai Ingkeh yang mengalir di Mukim Hulu Bernam dari Banjaran Titiwangsa ini dipenuhi pelbagai jenis ikan bersaiz besar. Ia ibarat taman permainan bagi Adnan. Kalau hujan macam ni, kita cari muara lah. Kalau ada parit-parit tu, sungai tu, insya-Allah lah memang bukan cakap besar lah. Memang itu idaman saya lah. Memang saya pergi je lah, tak kisahlah pukul 7 ke, pagi ke, hujan malam tu, pagi saya pergi. Sejak PKP tahun lalu, mereka yang tinggal di Hulu Bernam tidak dapat merentasi Tanjung Malim, Perak. Realitinya, golongan yang bijak mengambil peluang seperti Adnan menjadikan hobi mereka untuk menjana pendapatan dengan membekalkan ikan-ikan sungai kepada penduduk sekitar. Kalau jala malam, ikan ni memang ikan ke, udang ke, semua dia keluar. Dalam celah batu ke, sebelah kayu ke, dia memang keluar.
Dia kalau cantik tu masa air tu hujan dulu, air tu baru nak datang. Itu memang insya-Allah lah, memang bukan cakap besar lah, memang ada rezeki lah. Kegigihan, keberanian dan kreativiti menjadi sandaran kepada John bagi meraih rezeki sampingan yang sudah serasi dengan jiwanya. 12 buah koleksi jalannya tidak pernah mengecewakan John untuk membawa pulang hasil tangkapan. Setiap kali ke sungai, habuannya pasti ada. Kalau kita tebar, insya-Allah kalau sekali tebar kalau dia masuk dalam 15 ekor, 20 ekor memang ada rezeki. Kalau kita tebar lagi, kita beralih tebar lagi tak ada, itu memang tak ada rezeki lah tu dah. Ramah dan lucu ketika menukilkan kata-kata, John tidak lokek memberi ilmu menjala ikan, jauh sekali bersikap bongkak. Anak jati Selangor ini sudah sebati dengan hutan dan sungai. Tentang larang tu kita tengoklah kalau macam kita kalau ikan je. Kita jangan ambil sambilan. Macam nampak benda-benda yang tidak ke, macam katak ke, macam datang lain ke ular ke apa kan, kita usah kacau. Kita cari ikan je. Kalau kita buat benda yang tidak, itu yang kena macam-macam tu. Ada gangguan je. Kita tak nampak gangguan tu, memang tak nampak. Golongan kreatif seperti Adnan sentiasa berfikiran positif. Di usia 58 tahun dengan swadayanya, John sentiasa bergerak berseorangan. Di samping pelbagai pekerjaan kampung seperti bertukang dan hasil hutan, ternyata desakan Allahyarham bapanya dahulu kini membuahkan hasil. Kalau kawasan ni insya-Allah lah, mudah-mudahan sejak saya duduk sini macam menatang ke apa ke, insya-Allah tak ada lah. Sebab saya je ni tak suka ganggu. Kalau saya nampak ke apa kan, dia-dianya rezeki dia, saya rezeki saya. Jangan kacau dia yang kacau saya. Itu yang permintaan. Kita kerana cara ikhlas lah kan. Jangan hati tu berubah, takut-takut. Bila kita tak takut, itu yang banyak yang tidak tu. Saat menaikkan ikan menjadikan John gian untuk ke sungai yang hanya beberapa ratus meter dari rumahnya. Tilapia, lampam, rohu, liko, sebarau, masai dan baung antara yang menjadi habuan jaringnya. Ikan seberat 5 kg adalah satu kebiasaan bagi John di aliran anak sungai ini. Oh, nak di atas. Sini ada, atas ni ada. Yang paling bahaya ni. Sengat ke tu? Ni sengat ni. Yang paling bisa tadi yang bawah, yang kiri kanan dia tu. Oh. Kenapa daripada hulu kita mudik ke hilir ni menebar jala tu? Sebab ikan ni, bila kita dah tebar tu, dia mungkin separuh tu dia turun. Dia kilir ikan ni. Itu yang kita ikut pada atas. Saya biasa ikut pada atas. Kalau bawah, air tu berkocak. Bila kocak, faham lah. Ikan ni kan, dia akan lari. Menjala ikan memerlukan teknik yang betul dan seni menjala perlu dipelajari bagi memastikan jala benar-benar ditebar. Ni pegang macam ni. Ni tangan ni tadi pegang macam ni. Oh. Tangan ni pegang ni, yang ni. Dia bagi tiga. Dia sama seimbang. Agak-agak. Tolak dia. Jala kalau tak betul, dia tak kembang. Okey, ini tahu kat bahu. Lebih 40 tahun di sini, John hanya akan pulang ke rumah setelah puas. Kebiasaannya, dia akan menyusuri sejauh 1 kilometer di sepanjang sungai. Parit kecil, kawasan pangkal pokok dan terberau menjadi lubuk ikan-ikan John. Tak ada rezeki malam ni. Mungkin ikan pun dah lari semua. Memanglah kita kacau. Teknik betul. tebaran jala saya pun kurang betul. Okey lah. Untuk malam ni. Kebiasaannya, hobi dilakukan hanya kerana minat dan keseronokan. Bagaimanapun, Muktahir ini dengan prakarsa memanifestasikan fikiran, terbukti ia boleh membawa pulangan.